baju. Masih London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tuassir, Rabbi tamim ila biqair. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, Al-Fadhil ustaz-ustazah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya Allah masih lagi mengurniakan kepada kita rezeki dan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Kita dikurniakan rezeki tadi dapat kita solat maghrib berjamaah, kemudiannya dikurniakan kita satu, orang kata apa, nikmat mujahadah, dapat kita bersama-sama duduk di dalam satu halakah yang namanya halakah ilmu itu. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini dapatlah kita jadikan amal dan bekal untuk menjadi panduan hidup kita, untuk menjadi seorang muslimin yang kamil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini dalam satu perkongsian, yakni daripada kitab Baru Mazi jilid yang ke-15, yakni bab apa tuan-tuan? Kita nak kongsi bab yang namanya babul maja'a fid dajjal. Tu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan zahirnya dajjal tu. Kan bila nak zahirnya dajjal tu, Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dulu dah menyatakan, dah mengkhabarkan kepada sahabat-sahabat. Jadi bila kita baca hadis-hadis ini, kita pun tahulah bila nak munculnya, kan? Sebab apa? Kemunculan Dajjal itu adalah salah satu daripada fitnah yang terbesar kepada umat akhir zaman ni. Kita adalah di antara umat-umat akhir zaman. Jadi keluarnya Dajjal ni sebab apa? Itulah tapisan-tapisan ke atas orang beriman tu. Sebelum berlakunya lagi fitnah-fitnah yang besar sekali, yang orang kata apa, yang namanya kiamat itu, maka hancurlah. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, syurga Allah ni mahal. Jadi Allah, orang kata apa, Allah create, mencipta beberapa, orang kata apa, ujian, mihnah, tribulasi, macam-macam. Untuk apa? Hanya orang-orang yang yakin, yang beriman sungguh-sungguh, yang betul-betul sayang dan cinta kepada Allah dan kenal Allah, itulah hanya sahanya yang akan dipilih untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap-harap, itu sebabnya kita untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita pun tak pernah minta pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada di antara kita minta, ya Allah lahirkanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tak. Di atas dasar kasih dan sayang Allah tu, Allah cipta kita daripada tiada kepada ada tu, dia letaknya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu satu. Yang keduanya, lahir-lahir Islam dah kita. Walaupun kita tak berapa kenal Islam pun, tapi lahirlah Islam. Setengah orang nak kena kenal Islam tu apa, baru boleh dapat hidayah. Kita Islam dulu, baru kena belajar. Alhamdulillah. Tu pun tak boleh dah teruk-teruk sangat. Jadi untungnya kita tu. Jadi syukur banyak-banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, kata Allah. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kamu kufur, azab aku amat pedih. Allah kata azab dia tu. Allah bukanlah nak azab kita sangat. Itu sebabnya pesan demi pesan, nasihat demi nasihat, pengajaran demi pengajaran Allah cipta untuk kita apa? Sedar itu juga adalah satu rezeki dan satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat sedar. Bayang tuan-tuan, kalau kita tak ada nikmat sedar tu, kita pun tak tahu, aku solat maghrib dah ke belum? Aku ni dah baca Quran ke belum? Tu sedar tu. Ada orang tak sedar-sedar lagi. Umur dah lanjut dah. Sebab apa? Ingat macam nak tongkat langit, ingat macam tak mati tuan. Peringatan demi peringatan Allah bagi. Kita ni untung tuan-tuan, Allah bagi kita melihat orang yang pergi depan kita ni, orang yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, dan kita pula ada yang ngurus jenazah tu, mandikan jenazah, kapankan jenazah, solatkan jenazah, hantar pula dikubur. Itu satu peringatan kan. Tapi berapa banyak orang yang pergi kubur dia menangis, seperti mana Sayyidina Osman Ibn Affan. Sayyidina Osman Ibn Affan dia pergi kuburnya menangis, habis janggut basah. Kita tak menangis pasal tak ada janggut kot, kena simpan janggut. Sebab apa kau menangis ni, nak sapu tangan nak janggut tu nak. Cerita lah kan. Osman Ibn Affan tu. Sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Zar tuan-tuan, bila Nabi Muhammad SAW cerita buat neraka ya, pengsan terus. Kan? Pengsan terus. Tuan-tuan, alhamdulillah kita ni kalau orang cerita buat neraka ada lah sikit rasa gerun tu. Gerun tu lah. Kan? At least something lah rather than nothing kan. Tu. Ini tak buat macam tu kan. Habis mukadimah ke lebih lama-lama sangat. Babul maja'a fi dajjal, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan zahirnya dajjal. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah dajjal itu seorang manusia yang semacam kita juga. Hanya Allah Ta'ala jadikan seorang yang bernama dajjal itu sebohong-bohong dan sedusta-dusta manusia di atas muka bumi ini. Tu dajjal ni kan, dia bohong je kerja dia. Maka kalimah dajjal itu bahasa Arab dan maknanya dalam bahasa Melayu pembohong sehabis-habis bohong. Dan sebab pun dinamakan dia yang demikian ialah kerana sangat-sangat bohongnya itu, iaitu mengaku ia akan dirinya Allah. Tu high level sekali lah, yang paling tinggi lah. Tingginya tahap gaban tu bila dia kata dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada tak makhluk, ada tak manusia yang mengaku Allah? Ada. Fir'aun kan mengaku Allah kan. Tu dia suruh Haman ni siapa? Penasihat dia lah kan. Jadi dia suruh apa? Dia suruh Haman ni buat satu projek, buat satu menara yang cukup tinggi, 12 km menara, 12 km yang ada kat Purush tu berapa kilometer ya. Haman tanya, tuanku nak buat apa? Dia kata aku nak pergi tengok Tuhan tu. Tengok kan. Haman ni kata apa? Tuanku kan dah Tuhan, nak tengok Tuhan apa lagi? Baru dia fikir iya tak iya juga, tak dia buat. Tu kan yang cerita Fir'aun tu kan. Jadi Dajjal ni kerja dia apa? Asal cerita aja bohong, keluar daripada mulut dia bohong saja, sebohong-bohongnya. Dulu kata dak, lah kata ya pula. Dulu kata tak ambil, lah ambil pula kan. Tu jadi akhir-akhir zaman ni akan ada orang-orang macam tu. Untung kita jadi orang beriman. Hanya sahnya Nabi kata orang beriman saja yang boleh nampak. Orang yang tak beriman dia tak nampak. Dia akan nampak tak? Bagus.
Akhir zaman Nabi kata ada satu hadis yang cukup sahih. Nabi kata apa? Berhati-hatilah wahai umat-umatku, bila sampai satu zaman kamu nanti bila yang betul orang, yang batil orang kata hak, yang hak orang kata batil. Tu dah teruk tu. Oh, takut tuan-tuan kita. Macam rasa-rasa macam kita ni. Tapi minta simpang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta simpang siapa nak bagi kan? Tu. Jadi doalah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya janganlah kita masuk dan berada di zaman-zaman yang sedemikian. Dan sebab pun dinamakan dia yang demikian ialah kerana sangat-sangat bohongnya itu. Ia mengaku ia akan dirinya Allah, dan mengaku ia akan dirinya boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Tu Dajjal ni dia kata apa, bila besok, bila terbit besok, dia boleh hidup dan mematikan. Tu kan, tu sebabnya Dajjal di ujung tu dipanggil apa? Al-Masih. Nabi Isa juga Al-Masih. Sama kan dia apa? Tak. Kalimah Arab ni Al-Masih pada diri Isa alaihissalam itu adalah yang baik-baik ya. Yang pada Dajjal ni memang tak baik ya. Semua tak baik. Yang pada Dajjal ni daripada A sampai Z memang tak baik kan, Al-Masih tu. Jadi sebab apa Nabi Isa alaihissalam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun membunuh Dajjal ni. In fact Nabi Isa tak bunuh pun, Nabi Isa tak buat apa pun. Dajjal ni bila tengok Nabi Isa yang cerai macam tu ya, Nabi Isa tak payah angkat tombak, tak payah angkat panah kan, berdepan saja dengan Nabi Isa, habis kelu lidah untuk berkata cerai macam tu, mati macam tu. Hebat tak hebat Nabi Isa lah tu. Nabi Isa Ustaz Isa tak apa tu kan, sehebat-hebat Dajjal tu, dia zahirnya dia, keluarnya dia apa, untuk menyesatkan manusia aja. Tu yang kita cerita tadi, tapisan. Mana-mana manusia yang tengok dia ikut, habis. Dan ramailah tuan-tuan. Selagi kita akan pergi siapakah kumpulan-kumpulan, berapa golongan orang yang akan mengikut Dajjal itu kan, habis. Kerana apa yang berlaku di tangannya itu semuanya dijadikan Allah, bukannya ia sendiri menjadikan. Walau haimah dia menghidup ataupun membunuh orang tu, semuanya adalah kuasa yang Allah pinjamkan. Allah nak uji tu kan. Bila ada mana-mana makhluk yang mengaku diri dia Tuhan, maka orang yang lemah iman, yang tak ada ilmu, dia akan kata Tuhan lah. Tu kita kena tanamkan, kita kena yakin sungguh-sungguh bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala will be never, tidak akan sekali-kali mentajalikan diri dia ni di alam yang namanya dunia ni. Kalau ada mana-mana yang mengaku aku ni Tuhan, that is not Tuhan. Samalah dengan dekat Kuantan tu ada seorang nama mengaku diri dia Tuhan juga. Dia mengaku hari ni dia Tuhan, besok kena gout. Tu pun orang ikut. Mana ada Tuhan kena gout ni? Pun ada orang ikut tu, punya celaru lah manusia akhir zaman ni tuan. Lah mati bila. Tu tengok tu. Betul ke tak betul tuan? Tuhan pun mati. Kan? Tu pun ramai juga orang ikut. Allahu Akbar tuan. Hak bab-bab yang merapu ni tuan, orang cukup banyak ikut. Sopa macam Ayah Pin lah. Ayah Pin ni tuan-tuan lagi 10 kali handsome lah pada Ayah Pin tu. Kan, tuan-tuan bukanlah ayah-ayah apa, cuma ayah kepada anaknya. Tu Ayah Pin, tuan-tuan 10 kali handsome. Pengikut dia corah susu atas kaki dia tu. Ada orang minum tu susu tu. Astaghfirullahalazim. Tu kerajaan langit. Sampai ke sudah orang tak boleh jumpa tempat dia. Kita orang beriman ni nampak ya lala tu je kan. Tu punya lah temberang kan. Hanya zahir ia di hadapan makhluk akan jadi Allah Ta'ala mahu menguji hambanya yang mukmin dan tiada mukmin, maka Allah Ta'ala zahirkan dia. Tujuan Allah zahirkan dia untuk apa? Menguji orang beriman. Orang beriman macam tuan-tuan ni automatik boleh bezakan lah, ini hang nama hang Dajjal. Orang Kedah kata Dajjal. Kita ada lagi satu yang akhir sekali ujian kepada kita ketika mana kita dalam sakarat. Kita cerita dahulu. Kita ni terbujur, jasad kita terbujur ni dalam sakarat ni, roh kita sampai di rengkung ni yang nama Ghorghorah ni.
akan muncul satu makhluk yang namanya iblis duduk depan kaki kita ni. Dia akan mengaku diri dia Tuhan. Tu kan, dia menyerupai orang yang paling kita sayang kat atas muka bumi ni siapa? Selain daripada Tuhan dan Nabi Muhammad, mak kita. Siapa tak sayang mak? Semua orang sayang mak kan. Sebab apa? Kita sakit pun sebut nama mak, tak sebut nama bapa. Sayu hati bapa, sekali-sekali sebutlah nama bapa. Pak oi, sakitlah pak oi, ni dia sebut nama mak lah kan. Samalah isteri kita pun, kalau dia kita sakit hati dia balik cerita kat mak dia, tak cerita kat pak dia. Mau cerita kat pak dia kena tangan lah. Cerita kat mak dia, mak apa nak buat lah abang Yazid tu, kan dia kata kan. Samalah kita pun, kalau berjaya ni ya Allah bawa melancong, isteri bawa melancong tu pergi pantai apa, Bora-Bora lah, Maldives lah, semua pergi. Hari jadi, sambut hari jadi. Sambut hari jadi mak di mana? Beritahu kat mak apa? Sambut jadi mak tu ya kan. Tak bawa berontor pergi mana ke apa dah. Tu time senang. Kalau time susah, telefon mak ni selalu mak telefon sibuk saja. Time susah dia pula telefon mak. Mak boleh jumpa saya nak balik ni. Mak pernah dah kata hang tak boleh balik dah. Mak kita balik lah. Balik lah. Mak ni tahu dah anak ni balik memang tahu lah kan. Nak cerita apa? Saya mak bisnes ni merudum lah. Lepas PKP ni tak tahu lah macam mana kan. Sedih pun, cerita aku buat atas tangga tak nak rumah pun anak ni kan. Penghujung sekali kata apa, mak saya ni ada hajat ni kan. Duit yang bulan-bulan saya duk bagi dekat mak tu ada lagi ke? Tanya balik tu yang duit dia bagi tu. Tuan-tuan, duit yang kita bagi dekat mak tu, mak tak pakai pun tuan-tuan, dia simpan aja. Tuan-tuan percayalah, sebab dia tahu anak dia nanti akan minta balik. Dia yang mengandungkan anak dia tu tahu lah macam mana. Lala dia kata, mak kalau ada nak pinjam balik esok nanti saya bayar. Mak pun kata boleh lah. Mak tak pernah kata hang ni buruk siku lah tak. Tu yang kata sifat yang ada kepada mak tu, yang Allah cipta mak yang mengandungkan kita tu, yang melahirkan kita. Allahu Akbar. Jadi saya nak cerita sikit lah satu cerita ni. Saya punya pelajar lah, saya duk mengajar pondok moden di Sentul kan. Jadi di ketua darjah dia tu seorang ibu lah, air raya baru ni kan. Telefon saya duduk di hospital, terkejut saya pun kan. Tak pasal apa, lalah dia cerita, Ustaz tahu dah saya masuk hospital saya kan. Saya stres, tekanan darah tinggi, gula drop habis semua. Saya terkilan anak saya, tu anak dia engineer, raya baru ni ajak pergi rumah. Dia kata, mak jom pergi rumah lah. Lepas tu kita pergi lah rumah Bisan kat Samban apa. Mak dia pun pack baju, pergi lah rumah dia. Keesokan hari ni nak pergi Samban. Mak dia ni pun kata tak apalah kan, pergi Anak dia kata apa, anak dia engineer tu kata apa, mak ikutlah sekali. Bini engineer ni kata apa, bang kereta tak muat lah bang. Kereta besar kan, bukan kereta kancil kan, MPV tu kan. Dia kata, ustaz saya Allah luruh habis, luruh jantung. Bila menantu kata, anak saya engineer ni tak kata apa, besar ngap ya kan. Awak kau tak geluku kepala anak tu kan, tu anak tu tembang boleh kan. Kalau ni nak jaga mak lah apa semua tu dia beradik dajal lah kan, mohong lah habis. Kemudian daripada telah zahir dajjal itu di bumi ini, ia pun mula tampil buat kacau dan huru hara ke atas manusia, mengaku dirinya Allah. Macam mana dia kata apa, aku ni Tuhan kamu, aku boleh menghidupkan orang yang mati ni kan. Dia ambil, dia panggil satu pemuda tu kan, kau tengok aku boleh menghidup dan mematikan orang. Dia belah dua budak tu, budak lelaki tu kan. Nanti kalau ada masa kita akan cerita siapakah pemuda itu, tapi yang ianya bukan tuan-tuan, orang lain kan. Dia belah sebelah kanan, dia buang jauh, sebelah kiri dia buang jauh kan. Lepas tu dia seru, petangkuk balik, hidup budak tu. Dia kata, bukankah aku katakan aku ni Tuhan kamu,
Oh, merenyutlah orang mengaku, ya Allah engkau lah Tuhan. Kan? Dia tanya budak tu, dia kata, mak hang ni mati bila? Oh, dia kata 60 tahun, 70 tahun dulu. Kau tengok anak kau, mak kau baik hidup balik? Mula dia kata, okey. Dia hidupkan balik mak tu. Tapi bukan mak yang betul lah. Syaitan menyerupai mak. Syaitan ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia macam-macam cara dan kaedah dia nak menyesatkan kita ni. Kan? Ilmu dia tak buat. Kan? Syaitan ni pun